Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN optimis capai sasaran RM220 juta bagi jumlah deposit bulan menabung simpan BMS Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPN tahun ini. Ketua Eksekutif PTPN Ahmad Dasuki Abdul Majid berkata keyakinan berdasarkan rekod pencapaian BMS pada 5 penganjuran terdahulu. Untuk tahun ini, robotik ke arah transformasi dunia pendigitalan dipilih sebagai tema BMS kerana sains dan teknologi robot berkait rapat dengan kemajuan. Ia juga selari agenda pendigitalan PTPN menggalakkan penggunaan aplikasi MyPTPTN untuk mempercepat urusan. Cabutan BMS 2023 turut diteruskan tahun ini melibatkan wang tunai berjumlah RM75,000 kepada 66 pemenang dengan cabutan berganda ditawarkan kepada pendeposit MyPTPTN. Pelan strategik PTPTN 2021-2025 iaitu untuk menjadikan simpan SSPN sebagai satu produk simpanan pendidikan utama di Malaysia. Oleh itu, kita sentiasa berurusan, sentiasa menggalakkan ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil seawal berusia 1 hari untuk terus memulakan penabungan awal bagi tujuan pendidikan tinggi anak-anak. Pada saya, menabung daripada kecil memang amat digalakkanlah. Sebab bila dia sampai dia dah dewasa nanti, masa dia sambung belajar, boleh digunakan duit tu. Jadi memang bagus. Tadi hari ini saya galakkanlah parent-parent saya untuk pergi menabung, membuka tabung SSPN di sini. Pada saya penting sebab untuk masa depan mereka supaya senang bila mereka nak sambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Anak saya sulung, dia dah habis belajar dan sebelum ni dia pun ada pinjam PTPTN juga. Jadi saya rasa memang perlu sangatlah untuk mereka menabung. Mereka ditemui semasa jelajah BMS SSPN 2023 peringkat Zon Selatan di Johor Bahru. Sejak ditubuhkan 26 tahun lalu, PTPTN telah membantu 3.84 juta pelajar setakat 31 Ogos lalu melibatkan dana pinjaman RM70.2 bilion. SSPN yang dilancarkan pada 2040 telah mencatat deposit simpanan diterima berjumlah RM15.81 bilion. Ia melibatkan 6.04 juta akaun. Daripada jumlah itu, deposit RM1.39 bilion diterima di Johor melibatkan 670,041 akaun. SSPN juga menawarkan pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000 setahun, perlindungan takaful pada pendeposit serta geran sepadan sehingga RM10,000 bagi satu keluarga layak. Pemberian ganjaran RM500 kepada golongan belia yang terlibat dalam kesukarelawanan dengan badan diiktiraf kerajaan dapat merangsang untuk terus aktif dan sedia berbakti terutama ketika menghadapi bencana. Walaupun beban tugas yang dipikul mencabar, namun tetap bersemangat untuk terus berjasa bagi membantu masyarakat. Rata-rata mereka menyifatkan ganjaran itu sebagai suntikan bagi mendorong lebih ramai golongan belia menceburi program kesukarelawanan. Bagi saya, perasaan kami gembiralah di peringkat Satuan Volunteer, di peringkat tim sukarelawan. Kita rasa gembira kerana sebelum ni kerajaan Malaysia tidak mengumumkan perkara untuk memberikan RM500 kepada belia yang ingin melaksanakan aktiviti kesukarelaan. Dan saya percaya dengan suntikan ini, dia akan lebih memberikan semangat dan juga menarik minat golongan belia daripada pelbagai lapisan, pelbagai peringkat umur untuk sama-sama memperkasa aktiviti kesukarelaan, khasnya dengan tujuan utama membantu mereka yang betul-betul memerlukan. Kelebihannya ialah untuk memberi lebih banyak peluang kepada golongan belia untuk menyertai kesukarelaan ini untuk menceburi bidang sukarelawan lagi supaya para belia tidak terlalu membuang masa dalam perkara yang tidak bermanfaat. Okay, pada pandangan saya, kerajaan memberi RM500 tu bagus sebab sebelum ni tak pernah ada. Jadi memberi semangat kepada belia untuk menyertai kesukarelaan yang ada sekarang ni. Kelebihan dia untuk memberi untuk rakyat.
untuk membantu sumbangan untuk belia, untuk semangat untuk bencana, untuk banjir, kita membantu semangat untuk rakyat-rakyat. Peruntukan RM350 juta bagi merancangkan promosi dan aktiviti pelancongan beri kelegaan kepada pemain industri pelancongan di Melaka, terutama menjelang Tahun Melawat Melaka 2024. Peruntukan itu diyakini dapat membantu memperkenalkan produk serta perkhidmatan mereka. Memang pelbagai program Melaka terbahagi pada 14 subsektor. Kita ada makan-makan. Yang paling shock is makan-makan, shopping, recreation, budaya. Kita ada sports tourism, kita ada medical tourism. Jadi selain dari culture and heritage, kita ada banyak lagi program. Program yang ada di dalam dan di luar Melaka, termasuk di Alur Gajah dan juga di Jasin. Jadi ekotourism juga diberi banyak perhatian. Teater, sebab sekarang ni teater jadi kesenian dan kebudayaan yang mustahaknya kita banyak tempat rekreasi. Kita akan cuba bekerjasama dengan theme park untuk dapat lebih diskaun untuk attract pelancong datang ke Melaka, bukan saja untuk weekend tapi untuk weekdays. Kebanyakan dia cuba buat promosi begini. Selalunya lah bagi pengusaha-pengusaha hotel ini, dia akan masukkan dalam pakej sarapan atau makan tengah hari ataupun makan malam. Salah satu contoh ada yang buat kari kebalikan, so dia akan masuk dalam main golf untuk menarik biar dia orang tinggal di Melaka terlalu lama, at least macam 2 malam lah kita orang punya target. Kebanyakan ada yang buat pakej, dia buat pakej malam madu, ada malam tu dia boleh naik beca. Peruntukan RM2.47 bilion untuk projek perumahan rakyat PPR menunjukkan komitmen kerajaan dalam menyediakan kediaman mampu milik kepada golongan B40. Selain mampu memberi peluang untuk golongan belia dan B40 untuk memiliki rumah pertama mereka. Untuk perumahan rakyat ni saya sangat sokonglah, sebab kalau nak diikutkan pun kebanyakan rakyat sekarang ni dia macam pendapatan tu banyak yang terjejah lah. Dia boleh tolong yang susah punya orang lah dengan mudah punya orang, because sekarang sewa rumah pun mahal kan. Biasa-biasa pun mau 2,000 lebih for 1 bulan. Bagi pandangan saya, golongan muda yang macam saya baru bekerja, senanglah untuk dapatkan rumah sendiri. Macam saya umur baru 19, mungkin saya nak lebih membiak kepada pekerja. Mungkin saya satu hari nanti mungkin saya akan dapat rumah tu atas nama saya sendiri, tak perlu atas nama keluarga. Bajet-bajet yang perumahan ni sangat membantulah buat masa ni, sebab banyak so memandangkan Negeri Sembilan ni pun dah bandaraya, so boleh tahan jugalah harga sewa rumah mahal jugalah kan. So yang cita-cita nak mendapat rumah sendiri tu bolehlah dengan ni, boleh menggunakan kemudahan ni lah.